pilihan raya akan datang dan DAP menguasai, kata dia. Saya kata orang Melayu mesti segera meninggalkan UMNO. Duduk buat gapo lagi dalam UMNO? Orang Cina meninggalkan MCA, meninggalkan gerakan, sehingga tak ada satu kerusi di Pulau Pinang. MCA tak ada satu kerusi, gerakan hodok meretah berpuluh tahun dah tak ada satu kerusi di Pulau Pinang. DAP ada dapat banyak kerusi, UMNO ada beberapa kerusi, dan PAS hanya satu kerusi. Tu pun sudah cukup baik, maknanya DAP atas nama rakan setia kawan. Dengan satu kerusi pun macam-macam perkara dah. Kita nak minta apa lagi, kita hanya ada satu kerusi. Kerana orang Melayu masih memberikan kemenangan kepada UMNO. Jadi saya sebut orang Melayu mesti segera meninggalkan parti yang busuk rapat ke usus ni, supaya mari bersama dengan PAS dalam membentuk kerajaan yang kukuh. Selepas pilihan raya akan datang kerajaan kukuh dan seimbang selepas pilihan raya yang akan datang. Dan kenapa kita boleh bersatu, boleh gapo semua ni? Adalah kerana pimpinan kita ni boleh bercakap benda yang sama. Kenapa UMNO tidak buat program bersama macam ni? Kenapa UMNO tidak mengumpulkan orang Melayu dengan orang Cina bersama? Kenapa pimpinan Barisan Nasional di Wakaf Baru ni dia tak kumpul lagu ni? Kalau dia panggil Cina, dia panggil Cina saja-saja. Kalau dia panggil Melayu, dia panggil Melayu saja-saja. Kenapa? Kerana dia nak kecek nada yang berbeza. Di kalangan orang Melayu, dia nak kecek hak politik Melayu. Hidup Melayu lah berapa, seolah-olah bangsa lain tak boleh hidup. Di kalangan Cina, dia cuba api-apikan, busukkan mana orang Melayu khususnya yang beragama Islam dan sebagainya. Hak dia buat. Sebab tu dia tak boleh buat program bersama. Tapi kita buat program bersama kerana kita kecek serupa je. Kepada pengundi-pengundi Melayu, kepada pengundi-pengundi Cina, hak kita bercakapnya sama dengan DAP pun adalah untuk menegakkan keadilan. Untuk menegakkan keadilan. Kenapa kita boleh bertemu dengan DAP? Kerana kita sama-sama nakkan kepada keadilan. Dan kita yakin bahawa keadilan ini adalah merupakan perkara yang universal. Siapa yang nak keadilan, dia serupa je keadilan. Keadilan ini adalah perkara yang satu saja. Siapa nak keadilan, dia akan bertemu di satu titik pertemuan. Jadi kerana DAP nak kepada keadilan, kerana PAS nak kepada keadilan, keadilan sendiri bukan nama dia pun. Keadilan, patut dia nak kepada keadilan, maka kita bertemu di atas titik itu. Kita bertemu di atas titik itu. Lim Guang Eng boleh sebut. Dalam konvensyen baru ni, Lim Guang Eng boleh sebut. Apabila Lim Guang Eng ini masuk J beberapa tahun lalu kerana membela nasib keluarga kepada gadis Melayu yang diperkosa oleh pimpinan. Oleh pimpinan Melayu. Lim Guang Eng ni jadi pembela. Maka dia merengkuk dalam penjara. Dan kawan dan lawan menyatakan kepada Lim Guang Eng sebagai macam bodoh kerana mempertahankan orang Melayu sehingga masuk penjara. Mempertahankan orang Melayu sehingga masuk penjara. Maka Lim Guang Eng ni jawab, saya buta warna. Saya tidak lihat kepada warna kulit. Saya cuma perjuangkan keadilan tanpa saya melihat. Sama ada dia ni Melayu, sama ada dia ni Cina, sama ada dia ni India. Dia patut mendapat keadilan. Dan inilah sebenarnya ajaran Islam. Ajaran Islam yang menekankan kepada keadilan, tidak mendiskriminasikan warna kulit. Kerana kita tidak ada pilihan untuk pilih nak jadi putih mata spek ke, ataupun nak jadi Melayu gelap sikit mata luas sikit. Kita tidak ada pilihan. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hak lahir Cina, lahirlah Cina. Hak lahir Melayu, lahirlah Melayu. Dan Tok Guru sebut, bukan Tok Guru sajalah sebut. Maknanya asalnya daripada satu bapa.
Jadi kita bercakap di mana-mana pentas, kita cakap serupa. Kerana kita cakap serupa inilah yang membuatkan kita boleh kumpul. Kita boleh kumpul rakyat Melayu dan rakyat Cina bersama dalam satu majlis. Kalau kita ingat sebelum pilihan raya yang lalu, bagaimana calon pilihan raya Barisan Nasional di Wakar Baru ni, sebelum pilihan raya yang lalu, yang dia sebut di kalangan orang Melayu. Apabila dia kumpul di kalangan orang Melayu, saya tak dapat maklumat hak dia berkumpul di kalangan orang Cina dia sebut berapa. Tapi hak dia berkumpul di kalangan orang Melayu, hak dia sebutnya, kita mesti, saya tak ingat dah bahasa sepenuhnya, tapi mafhumnya, kefahamannya, kita mesti menukar kerajaan yang ada di Kelantan ini. Kerana apa? Kerana pelancong-pelancong hak mari ke Kelantan ni, bosan dah kata dia. Mari ke Kelantan ni, tengok budak duk tidur, tengok budak duk cokoh, tengok budak duk cacah. Kita nak bina masjid, kata dia. Bila dia berkecek dengan orang Melayu. Kita pimpinan PAS ni, dan Cina-Cina ni, saya yakin, nak bina masjid, binalah masjid. Tak ada siapa nak marah pun bina masjid. Tapi kenapa nak menghina budak yang duduk tidur, yang duduk duduk bersila, yang berdiri dan sebagainya. Tapi ini pimpinan UMNO Barisan Nasional. Saya sebut sebelum pilihan raya baru ni, kalau orang di Kulim ini ada sedikit maruah agama dia, sepatutnya di Kulim ini tidak boleh ada satu undi kepada UMNO Barisan Nasional dengan ucapan yang sebegitu. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Isu yang terbaru hari ni ke kemarin, dasar khabar. Kelantan, kerajaan Kelantan terpaksa membayar 800 juta kepada satu syarikat pembalakan atas nama Timber Mines. UMNO pada peringkat awalnya, dia cuba nak main isu ni. Dia pergi letak muka depan akhbar. Muka depan akhbar, kerajaan negeri Kelantan mesti bayar 800 juta. Cuma benda ni masih lagi dalam rayuan mahkamah dan sebagainya. Saya pun tidak nak ulang. Cuma kalau tubik di kedai kopi, jawab selalu ni bagai, nak sebut taik, takut berat dah, nak sebut apa? Sebut apa? Bagai busung UMNO. Ini 800 juta yang kerajaan hari ini, yang sudah tentunya duit rakyat, kiranya kita kalah dalam boleh jadi 2-3 rayuan lagi, akan melibatkan duit rakyat yang melibatkan macam sekurang-kurangnya masa sekarang ni 2 tahun bajet negeri. Bajet negeri lebih kurang 400 juta, jadi 2 tahun bajet negeri. Ini adalah merupakan kerja UMNO Barisan Nasional. Sampakah hari ini, maknanya berapa generasi dah masih kena tanggung. Cuba tuan-tuan bayangkan, hak UMNO dah buat kerja sekarang ni, anak cucu kita pula tu, hak di peringkat negaranya, anak cucu kita pula tu akan menanggung pelbagai perkara lagi, merugikan wak rakyat secara sungguh-sungguh. Sebab itulah mari dengan hasil petroleum yang cukup banyak, namun negara masih lagi tidak capai tahap yang sepatutnya sebagai negara yang kaya di Malaysia ini. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya rasa itulah di antara benda-benda besar yang saya boleh sebut pada tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini. Saya sekali lagi melahirkan rasa terharu yang sungguh-sungguh melihat kepaduan yang ada di kalangan rakyat ini, dan saya mengharapkan kepaduan ini kita kekalkan. Kita bina bermula daripada tahun lepas lagi, kita bina perpaduan ini. Jangan ada di kalangan kita yang berusaha untuk merosakkan perpaduan ini. Kerana kepada orang Islam, dia bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang merosakkan perpaduan yang ada ini.